Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan murid-murid. Sobat ala khair. Baik, hari ini anda bersama saya, Ustaz Irfan Azmi, dalam pelajaran bahasa Arab. Ustaz Arab semuanya sihat-sihat semuanya ya? Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam tajuk 2 iaitu Ma aladhut ta'am. Sekali lagi, Ma aladhut ta'am. Baik, sebelum ini murid-murid dah menyaksikan ataupun dah menonton satu video tentang nama-nama makanan dan juga minuman dalam bahasa Arab. Kita ada dajajun, iaitu ayam. Kemudian kita ada halibun, iaitu susu. Kemudian ada budhatun, iaitu aiskrim. Dan juga qahwatun, iaitu kopi. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang dua bahagian dalam makanan, iaitu yang pertama adalah al-ma'kulatu. Al-ma'kulatu, iaitu makanan. Dan seterusnya, al-mashrubatu. Sekali lagi, al-mashrubatu, iaitu minuman. Baik, jadi hari ini kita akan menyambung pelajaran kita tentang bahagian-bahagian dalam ta'am, iaitu al-ma'kulatu wal-mashrubatu, iaitu makanan dan juga minuman. Jadi, jom kita sambung. Baik, yang pertama, seperti yang murid-murid telah saksikan dalam video sebentar tadi, ini adalah dajajun. Dajajun, iaitu ayam. Jadi kita sebut dzalika dajajun. Dzalika dajajun, iaitu maksud dia itu ayam. Itu ayam. Yang seterusnya adalah samakun. Samakun. Murid-murid ikut dia. Samakun. Maksud dia ikan. Kemudian seterusnya dzalika samakun. Dzalika samakun, iaitu maksudnya itu ikan. Itu ikan. Yang seterusnya adalah aruzzun. Aruzzun. Sekali lagi, aruzzun, iaitu nasi. Kemudian bila kita nak sebut kepada sesuatu, bila kita tunjuk, kita akan sebut dzalika aruzzun. Dzalika aruzzun. Jadi maksudnya itu nasi. Jadi, apakah kelas makanan ataupun jenis ta'am ini semua, murid-murid? Kelas ia adalah makanan. Nasi, ikan dan juga ayam, kita kelaskan dia sebagai makanan. Jadi apa makanan dalam bahasa Arab? Makanan dalam bahasa Arab disebut ma'kulatun. Ma'kulatun. Jadi, semua ini adalah makanan. Jadi, kita sebut dia kulluhum ma'kulatun. Kulluhum ma'kulatun. Dengan makna semuanya adalah makanan. Jadi, bila dah tahu semua ini makanan, kita pun kelaskan mereka di bawah golongan ataupun di bawah kelas makanan. Di bawah al-ma'kulatu kita ada dajajun, samakun dan juga aruzzun. Baiklah, yang seterusnya. Kita ada khadrawatun. Khadrawatun, iaitu sayur-sayuran. Jadi, bila kita tunjuk pada sayuran, kita sebut tilka khadrawatun. Tilka
khadrawatun, iaitu maksudnya itu sayur-sayuran. Yang seterusnya adalah hasaun. Hasaun, iaitu sup. Bila kita nak tunjuk kepada sup sebagai satu isyarat, kita sebut dzalika hasaun. Dzalika hasaun. Yang seterusnya adalah mi. Kita sebut dia sebagai makrunatun. Makrunatun. Bila kita nak tunjuk sebagai satu isyarat kepada mi tersebut, kita sebut tilka makrunatun. Tilka makrunatun. Jadi, semua ini juga adalah dalam kategori makanan. Makanan dalam bahasa Arab kita sebut makulatun. Makulatun. Jadi, kita sebut juga dia sebagai kulluhum makulatun. Kulluhum makulatun. Iaitu semuanya adalah makanan. Jadi seterusnya kita pun kelaskan jika mereka di bawah carta ataupun di dalam kategori makanan. Di bawah al-makulatu kita ada, tadi kita dah ada dajajun, kemudian samakun, seterusnya aruzun, kemudian kita tambah lagi tadi dengan khadrawatun, hasaun dan juga makrunatun. Baik, itu adalah contoh-contoh bagi makanan. Iaitu contoh-contoh bagi al-makulatu. Jadi Ustaz harap murid-murid dah dapat kenal pasti yang mana satu adalah dalam kelas makanan. Seterusnya kita akan bergerak kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian masyrabun. Yang pertama adalah syayun. Syayun. Kita sebut bila kita untuk memberi isyarat kepada T ini adalah dzalika syayun. Dzalika syayun. Yang seterusnya adalah kopi. Kopi kita sebut sebagai qahwatun. Qahwatun. Bila kita menunjuk kepada kopi sebagai satu isyarat, kita sebut tilka qahwatun. Tilka qahwatun. Baik. Yang seterusnya adalah halibun. Halibun. Apa itu halibun? Halibun adalah susu. Baik. Bila kita nak menunjuk kepada susu sebagai satu isyarat, kita akan sebut dzalika halibun. Dzalika halibun. Baik, semua ini adalah termasuk dalam kelas minuman. Halibun, qahwatun dan juga syayun adalah dalam kelas minuman, iaitu masyrabun ataupun masyrabatun. Kita sebut mereka sebagai kulluhum masyrabatun. Kemudian kita kelaskan mereka di bawah kategori masyrubat. Maafkan Ustaz tadi ada sedikit kesilapan pada ejaan. Jadi kita kelaskan syayun, qahwatun dan juga halibun di bawah kelas masyrubatu. Al-masyrubatu, iaitu minuman. Jadi Ustaz harap murid-murid dah faham tentang perbezaan antara dua kelas ta'am ataupun dua kelas makanan, iaitu al-makulatu sebagai makanan yang mana terdiri daripada ayam, ini dajajun, samakun, aruzun, khadrawatun, hasaun dan juga makrunatun. Kemudian satu kelas lagi ataupun satu kategori lagi adalah al-masyrubatu, iaitu kelas minuman yang mana antara contohnya adalah syayun, iaitu teh, kemudian qahwatun, iaitu kopi, dan yang terakhir adalah
halibun. Jadi, saya harap murid-murid dapat mengelaskan jenis-jenis ta'am ini ataupun jenis-jenis makanan ini dalam latihan modul yang telah diberikan mengikut kelas al-ma'kulatu dan juga al-mashrubatu dengan tepat. Baik, kita bergerak kepada pelajaran yang seterusnya. Maaf Ustaz, ada sedikit kesilapan. Baik, lihat ini. Murid-murid tahu apa ini? Mesti semua pernah lihat sama ada di hospital ataupun makmal sains dan sebagainya. Ini adalah piramid makanan. Jadi hari ini kita akan belajar dua lagi pecahan kepada al-ma'kulatu, iaitu jenis-jenis kepada al-ma'kulatu, iaitu jenis-jenis makanan. Jenis yang pertama kita akan belajar adalah al-burutinat. Al-burutinat, iaitu protein. Baik, apa itu al-burutinat? Al-burutinat adalah terjemahan kepada protein, iaitu makanan-makanan yang terdiri ataupun berunsur daripada daging ataupun telur ataupun kekacang ataupun produk-produk tenusu. Baik, itu adalah kelas burutinat. Nanti kita sama-sama lihat contoh kepada al-burutinat daripada contoh-contoh yang telah kita belajar pada pelajaran sebelum ini. Yang seterusnya adalah al-karbohidrat. Al-karbohidrat, iaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah terdiri daripada makanan-makanan ruji seperti nasi, biskut, roti, jagung, ubi dan juga makanan-makanan daripada serat. Jadi, secara ringkasnya, makanan-makanan yang karbohidrat adalah terdiri daripada produk-produk makanan yang berasaskan nasi, bijirin, ubi dan juga beberapa makanan-makanan yang mempunyai karbohidrat ringkas iaitu gula. Nanti kita akan lihat contoh pada pengkelasan yang seterusnya. Baik, jom kita lihat contoh. Dan terus Suai kenalkan, aplikasikan contoh-contoh ini di dalam kelas mereka. Baik, seperti mana Ustaz terangkan tadi, kita ada al-ma'kulatu, iaitu kelas kepada ta'am yang bersama dengan al-mashrubat tadi. Al-ma'kulatu adalah makanan, al-mashrubatu adalah minuman. Jadi, di dalam al-ma'kulatu ini terdapat lagi beberapa bahagian ataupun jenis-jenis ataupun kelas-kelas makanan yang kita panggil sebagai, salah satunya adalah al-burutinat, yang seterusnya adalah al-karbohidrat. Jadi, jom kita kenal pasti ataupun kita bezakan antara makanan daripada al-burutinat dan juga al-karbohidrat. Yang pertama, contoh di sini adalah ka'kun. Nampak? Ka'kun. Ka'kun adalah kek. Jadi, kek berasal ataupun makanan yang diperbuat dari apa? Ka'kun diperbuat daripada tepung. Jadi, makanan yang berunsur bijirin ataupun tepung, kita kelaskan dia sebagai al-karbohidrat. Boleh ya semua? Makanan yang berunsur bijirin ataupun tepung, kita kelaskan dia sebagai al-karbohidrat. Jadi, ka'kun ataupun kek adalah makanan yang berunsur daripada tepung. Jadi, ia adalah al-karbohidrat. Yang seterusnya adalah dajajun. Apa itu dajajun? Dajajun adalah ayam, yang mana makanan yang berunsurkan daging. Jadi, kita kelaskan dia sebagai al-burutinat.
Maka makanan yang berasal daripada daging ataupun tunusu, kita kelaskan dia sebagai al-burutinat. Untuk lagi mudah faham, makanan-makanan yang berasal daripada unsur haiwan, kita kelaskan dia sebagai al-burutinat. Sama dia adalah dajajun, samakun dan sebagainya. Yang seterusnya adalah aruzzun. Apa itu aruzzun? Aruzzun adalah nasi. Jadi nasi merupakan sebahagian daripada kelas makanan al-karbohidrat. Boleh ya murid-murid? Makanan berasal daripada bijirin, nasi ataupun tepung kita kelaskan sebagai al-karbohidrat. Seterusnya, kita ada satu lagi contoh iaitu lahmun. Lahmun. Apa itu lahmun? Lahmun adalah daging atau iaitu daging lembu ataupun seumpama dengannya. Daging adalah makanan berunsur daripada haiwan ataupun daging. Jadi kita kelaskan dia sebagai al-burutinat. Baik, faham murid-murid? Makanan berunsur daripada daging ataupun haiwan ataupun tunusu, kita kelaskan dia sebagai al-burutinat. Yang seterusnya adalah halwa. Halwa. Apa itu halwa? Halwa adalah kuih muih. Kuih muih diperbuat daripada apa? Kuih muih diperbuat daripada bijirin ataupun tepung. Seperti ka'kun tadi, ia juga berada di dalam kelas ataupun kategori karbohidrat. Karbohidrat. Yang terakhir adalah khubzun. Sebut betul-betul. Khubzun. Apa itu khubzun? Khubzun adalah roti. Jadi, roti diperbuat daripada tepung. Maka, kita kelaskan ia sebagai al-karbohidrat. Sikit. Jadi, kita telah selesai. Yang mana tadi, dalam tajuk ma'aladut ta'am, kita ada dua kategori ta'am, iaitu al-ma'kulatu sebagai makanan dan al-mashrubatu sebagai minuman. Kemudian di dalam al-ma'kulatu kita ada pula pelbagai jenis makanan, pelbagai jenis makanan yang mana antaranya adalah al-burutinat dan juga al-karbohidrat. Al-burutinat adalah makanan yang berunsur daripada daging ataupun haiwan. Kemudian al-karbohidrat adalah makanan berunsur daripada nasi, bijirin dan juga tepung. Baik, sekian. Ustaz harap semua murid-murid dah faham dan dapat membezakan jenis-jenis makanan tersebut dan mengelaskan mengikut kelas yang sesuai. Jadi, Ustaz telah sediakan modul ataupun latihan untuk murid-murid kelaskan makanan-makanan tersebut mengikut al-mashrubat dan juga al-ma'kulat di dalam kelas yang sepatutnya. Sila rujuk buku teks pada halaman 35 hingga 38. Ustaz juga harap murid-murid dapat menulis perkataan-perkataan ini dengan baik dan tepat. Sekiranya murid-murid ada persoalan, boleh ditanyakan pada ruang komen. InsyaAllah sepanjang sejam pelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan menjawab dengan segera. Dan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang belum menonton video yang sebelumnya, Ustaz akan sertakan link pada ruangan deskripsi di bawah ataupun ruangan description di bawah. Boleh tonton dah terlebih dahulu video tersebut sebelum menonton video pelajaran ini. Sekian, itu sahaja daripada Ustaz hari ini. Ila liqa. Ma'assalamah.